Mungkin tuan-tuan pernah dengar seorang tabi'in bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini di kalangan ahli hadis yang banyak menghafal hadis. Kerja dia apa? Dia setiap tahun sama ada dia keluar berjihad ataupun dia pergi menunaikan haji. Maksudnya kalau tahun ni dia pergi berjihad, tahun depan dia akan off berjihad, dia akan pergi menunaikan ibadat haji di mana di Mekah. Dalam riwayat mengatakan satu hari Abdullah bin Al-Mubarak ini keluar. Disebabkan tahun lepas dia dah berjihad, maka tahun ni giliran dia untuk menunaikan ibadat haji di Mekah. Jadi sudah barang tentu haji yang dia pergi itu adalah haji sunat disebabkan dia telah melakukan haji-haji yang sebelumnya. Dalam riwayat mengatakan apabila Abdullah bin Al-Mubarak ini tuan-tuan sampai di satu perjalanan, tengah jalan yang saya tak pasti dia bergerak daripada mana, yang penting dia tak sampai Mekah lagi. Jadi rombongan dia berehat untuk ambil bekalan air, masak, makan dan sebagainya. Ketika ini Abdullah bin Al-Mubarak, tempat mereka berkemah itu adalah bersebelahan, tak jauh dengan kawasan orang buang sampah. Satu hari Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Abdullah bin Mubarak seorang wanita datang tuan-tuan pada senja. Maksudnya dah keadaan dah nak maghrib, dalam suasana orang tak nampak. Jadi Abdullah bin Mubarak memperhatikan perempuan tua ini apa dia buat. Dia datang, dia selongkak sampah, maka dia ambil sesuatu daripada kas timbunan sampah ini tadi, dimasukkan dalam jubah dia, dia sembunyi dan dia lari balik cepat-cepat ke rumah dia. Lalu Abdullah bin Mubarak, apa dia buat? Terlintas dalam hati dia untuk nak tahu apa yang dia ambil sebenarnya daripada timbunan sampah ini tadi. Maka dia pun pergi, dia mengikuti wanita ini sampailah di mana, di kediaman ataupun di rumah wanita ini tadi. Bila sampai di rumah wanita ini tadi, dia pun tengok keadaan susah wanita ini tadi. Saya ringkaskan cerita. Apa kata wanita ini tadi apabila ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, puan ambil apa di dalam timbunan sampah tadi? Kata dia, bangkai sudah jadi halal kepada aku. Bangkai halal tak halal? Haram tuan-tuan. Mana boleh makan bangkai? Penyembelihan binatang yang tidak disembelih. Rupanya yang dia ambil itu adalah seekor ayam yang dah baru orang buang, ayam bangkai mati. Dia ambil, dia bawa balik ke rumah. Ayam itu dibasuh, dicuci untuk diberikan makan kepada anak-anak dia. Maka kata dia, bangkai telah menjadi halal kepada aku dan keluarga aku. Lalu terserap darah Abdullah bin Mubarak. Sebab apa? Sebab menghalalkan benda yang Allah Subhanahu wa taala haram. Ini dah termasuk di dalam kategori apa? Boleh menjatuh kepada murtad, keluar daripada agama. Maka kata Abdullah bin Mubarak, kenapa puan kata demikian? Kata dia, suami aku telah meninggal dunia, meninggalkan kepada aku anak-anak yang berada yang tuan hamba nampak di hadapan. Dan mereka ini, aku tidak ada kerja dan aku tidak mampu untuk nak menyara mereka makan, melainkan dengan aku membongkar apa tadi timbunan sampah, aku ambil benda yang boleh makan, itulah yang aku makan. Jadi orang yang ada ilmu tuan-tuan, yang namanya faqih seperti Abdullah bin Al-Mubarak ini, apa dia buat? Dia kata tak apa, saya balik sekejap. Dia balik, pergi kepada rombongan yang berehat di sebelah itu. Dia tanya kawan dia, kata dia, kita sekarang keluar, jarak perjalanan kita nak sampai, berapa lagi kos yang kita ada sebelum kita sampai dekat Mekah? Duit aku. Kan masing-masing dia orang kutip duit untuk nak melakukan perjalanan. Maka kawan dia kata, tuan hamba, sekian. Kata dia, bagi dekat aku sekadar keperluan yang mencukupkan aku untuk aku pulang semula daripada mana aku datang. Jadi yang baki itu tadi, yang dia nak guna di Mekah dan juga beberapa hari dan dia nak buat ibadat haji ini, apa dia buat? Diberikan kepada wanita tua ini sebagai yang kita namakan qada'u hawaijin nas, iaitulah melaksanakan keperluan saudara seagama kita. Jadi bagi kat perempuan ni, dia ambil yang baki, tahun tu batal, tak jadi pergi Mekah. Dia balik semula ke mana? Ke kampung halaman dia, tempat di mana dia datang. Takdir Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, kisah ini cukup masyhur disebut dalam kitab. Apabila musim haji dah habis apa semua, jemaah yang sekampung dengan dia balik bertemu dengan dia. Mereka jumpa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka kata, tuan hamba, kami berterima kasih banyak kepada tuan hamba sebab tolong mendoakan kami, mengimamkan kami ketika mana kami berada di Mekah di dalam musim haji. Jadi Abdullah bin Mubarak garuk kepala tuan-tuan. Bila pula aku sampai ke Mekah? Aku dah balik kampung halaman, dah batal. Tahun tu dah tak jadi pergi Mekah. Disebabkan duit telah, keperluan perjalanan tadi telah diberikan kepada wanita tua ini tadi. Maka dia balik. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya ketika Abdullah bin Al-Mubarak tidur, bila bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Nabi kata,
Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Mubarak, disebabkan wang yang dia serahkan kepada wanita ini tadi, Allah Subhanahu wa taala gantikan Abdullah bin Mubarak ini dengan seorang malaikat yang menyerupai diri dia. Sama sebiji macam dia, sifat sama. Malaikat inilah yang menggantikan Abdullah bin Al-Mubarak pergi menunaikan haji bagi pihak Abdullah bin Al-Mubarak sampai sempurna. Kenapa dia dapat kelebihan macam itu tadi tuan-tuan? Ini yang mungkin di kalangan kita tak sampai kepada tahap, tak sampai kepada mustawa orang saleh seperti mana Abdullah bin Al-Mubarak, tetapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berikan kelebihan tertentu di kalangan hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Barulah Abdullah bin Al-Mubarak faham. Maksud saya apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam dalam mukaddimah yang dah panjang ini? Iaitulah kita tak tahu di mana amal ibadat yang kita buat dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata, kita kena memahami, kita kena meraihkan fiqhul awlawiyat yang saya sebut tadi, iaitulah kefaqihan kita ataupun kefahaman kita kepada keutamaan di dalam hidup kita.